السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا هدرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا وسدد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب زدنا علما وارزقنا فهما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا ببركة علومه في الدارين آمين. Surat 15. Maka wajiblah atas suami mengajar ia suami akan istrinya. Wajib mengajar akan istrinya akan segala i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. I'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Wajib beri kenal. Hari ni banyak i'tiqad yang sesat, yang menyeleweng. Dengan i'tiqad wahabinya, i'tiqad syiahnya, qadariyahnya, jabariyahnya, kardianinya, ayah pinnya, macam-macam rupa. Kalau tak diajar betul-betul supaya tahqiq i'tiqad ahli-sunnah wal jamaah, dibimbangi, takut tak faham, maka terikut-ikut. Maksud i'tiqad ahli-sunnah wal jamaah ni i'tiqad yang selari dengan Imam Abu Hasan Asy'ari atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ijma' ulama kata gitu. Ya. Lain pada itu terkeluar daripada i'tiqad ahli-sunnah wal jamaah. Antara i'tiqad ahli-sunnah wal jamaah beriktikad Allah mawjud bila makan. Allah ada, tak bertempat. Itu i'tiqad ahli-sunnah. Kalau bertempat tu buat mujassimah. Ya, golongan yang menjisimkan Allah Ta'ala. Dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Ya, Allah di langit, Allah di arash. Itu terkeluar daripada i'tiqad ahli sunnah. I'tiqad ahli sunnah beriktikad Allah mawjud bila makan. Ya. Kalau Pak Wahabi dia kata Allah di arash, Allah di langit, kata dia. Mana dalil? Ar-Rahmanu ala arsyistawa, dia kata. Allah bersemayam di atas arsh. Ya. Sebab itu bagi dia, sesiapa yang tak beriktikad Allah di arsh, kafir dia. Dia kata kita kafir. Ya, orang-orang Wahabi, sesiapa yang tak beriktikad seperti dia orang, dia menghukumkan kita kafir. Sebab itu dia mudah sangat bunuh sana bunuh sini, bom sana bom sini. Kerana bagi dia kafir belaka. Macam Yahudi. Ya, orang Yahudi lain pada Yahudi itu semua binatang belaka. Sebab tu dia seksa dia apa tak ada masalah. Ya. Itu juga buat mujassimah ni
golongan-golongan Wahabiyah ini mereka beriktikad sesiapa yang menafikan Allah duduk di arasy kafir kerana menolak Al-Quran Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Dia kata. Kalau kita baca kitab-kitab dia orang takut, ya. Saya dulu rajin juga masuk perpustakaan kat Saudi kan. Perpustakaan dia orang, buku-buku dia orang semua, ya. Dia macam buku dia. Tapi semua aliran Wahabiyah. Kita baca tu terkejut tengok, ya. Siapa kata Tuhan tak duduk di arasy kafir kerana dia telah menolak Al-Quran, dia kata. Sedangkan maksud Ar-Rahmanu ala arsy istawa itu ayat mutasyabihat. Ayat yang kesamaran. Ya, bukan ayat mahkamat yang perlu ditakwil. Ya. Kerana mustahil Allah itu bertempat. Kalau bertempat ni dia mesti berjisim. Ya, setiap yang berjisim dia mengambil ruang, mengambil tempat. Ya, kalau dia tak berjisim dia tak ambil tempat. Jadi kalau yang bertempat-tempat tu yang berjisim lah. Ni kotak ni. Ada jisim, ada jirim, dia ambil tempat kat sini. Handphone ni, dia ada jisim, ada jirim, ambil tempat kat sini. Kalau benda tu tak ada zat, dia tak ada jirim, tak ada jisim, nak naik tempat sana. Ya. Jadi yang berjisim, berjirim itu adalah makhluk. Semua yang berjirim, yang berjisim itu makhluk. Sebab tu dia mengambil tempat. Sebab tu tak boleh kata Allah bertempat kerana kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Sebab tu kalau kita baca dalam kitab Hudhudi, ya, Syarkawi ala Hudhudi, kitab tauhid, ya, kitab Arab lah. Dia kata sana tidaklah kafir orang yang i'tikad Allah berada di arasy. Lepas tu dia kait, ya, mengkaitkan oleh Imam Nawawi yang tak kafir itu orang awam, dia kata. Maksudnya apa? Kalau yang beriktikad itu orang alim, Allah di arasy, Allah di langit, maka orang itu kafir. Ya, orang awam tak apa sebab dia jahil. Ya, kata Tuhan di langit. Tapi kalau kita dah mengaji dah jadi ustaz pun, jadi ulama, dah jadi tok guru, tiba-tiba kata Allah di langit, kafir terus, kata Imam Nawawi rahimahullah taala. Ya. Boleh tengok dalam kitab Syarkawi ala Hudhudi, ya. Jadi kita kena ajar lah. Kena ajar i'tikad ahli sunnah yang sebenar. Ya. Macam mana i'tikad dia, ya, supaya tidak terkeliru dengan i'tikad yang sesat. Ya. Apa dia i'tikad ahli sunnah? Daripada segala yang wajib. Yang kita kena ajar tu, segala yang wajib bagi Allah Ta'ala, yakni sifat-sifat kesempurnaan, kena ajar. Sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala itu amat banyak, tak terkira. Itu kena wajib i'tikad secara ijmal, wajib. Daripada banyak-banyak tu pula wajib kita i'tikad secara tafsil, satu persatu 20 sifat sahaja. Ya, kerana dia tersebut dalam Al-Quran. Ulama kutip ada 20 sifat. Daripada banyak-banyak sifat. Sifat wajib bagi Allah ni bukan 20 aja. Jangan kata 20 aja. Kita pun banyak, pemalas, pemalu. Ya. Sifat bagi Allah ni amat banyak. Sifat kesempurnaan bagi Allah amat banyak, tak terkira. Cuma daripada banyak-banyak tu yang wajib kita mengetahui secara tafsil. Kena bincang satu-satu dengan dalilnya. 20 sifat sahaja. Lepas tu ulama buat, ya, buku sifat 20. Bukan 20 sifat tu aja yang sifat Allah banyak. Cuma yang lebih tu wajib i'tikad juga secara ijmal, secara borong aja. Ya. Secara tafsir 20 sahaja. Dan yang mustahil atas Allah Ta'ala, lawan bagi sifat yang wajib tadi. Sebanyak mana sifat yang wajib, sebanyak itulah sifat mustahil.
Ya, jadi sifat kesempatan bagi Allah amat banyak. Maka sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala pun sama banyak dengan itulah. Yang kita wajib tahu, sifat yang wajib bagi Allah cara tafsir 20. Maka sifat yang mustahil yang wajib kita tahu cara tafsir pun 20 juga. Ia berlawanan dengan 20 sifat yang wajib tadi. Faham? Ya? Itu kena belajar tafsir satu-satu dengan dalil-dalil dia, setiap sifat itu. Ya? Kalau tak tahu dia panggil taklid. Ya? Taklid ni bahaya. Kadang-kadang sah iman dia, kadang-kadang tak sah. Orang yang taklid tak tahu dalil-dalil sifat wajib bagi Allah ni. Ya? Dan yang harus padanya pada Allah Ta'ala. Segala sifat-sifat yang harus, satu saja sifat harus bagi Allah, iaitu mengadakan mungkin atau mentiadakan mungkin. Itu harus. Mungkin tu kita lah makhluk. Allah cipta kita ni harus saja. Nak mencipta kita boleh, tak nak cipta kita pun boleh. Harus saja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan punya wajib pun. Jadi satu sifat yang harus bagi Allah, iaitu mengadakan mungkin ataupun mencadakan dia. Tak ada siapa boleh paksa Allah. Kalau suka dia lah nak buat ke tak nak buat ke. Nah. Kita dulu sebelum kita ada, tak ada kita dah. Sebelum kita ada tu kita duduk dalam dua keadaan. Boleh jadi akan ada, boleh jadi terus tak ada sampai bila-bila. Maka atas Allah lah nak menentukan nak mengadakan atau nak mencadakan terus. Sekarang ni kita, Allah dah pilih mengadakan kita, adalah kita. Kalau Allah memilih tak nak mengadakan kita, takkan ada kita. Ya? Itu mana harus. Sifat harus bagi Allah, satu saja. Semua kena belajar ilmu tauhid dah. Ya, dengan lebih detail. Dan wajib pula menyatakan segala i'tiqad iman, segala akidah iman. Ya. Dan wajib pula menyatakan segala akidah iman. Akidah tu pegangan, ya, simpulan iman. Simpulan iman kita di hati tu. Segala sifat-sifat yang rukun-rukun iman tu bagi jelas. Kena ajar. Ya. Maksud percaya kat Tuhan macam mana, percaya kat malaikat macam mana, percaya kat Nabi macam mana. Ya. Kena jelas. Dan demikian lagi wajib atas suami. Kalau dah jadi suami, ini tanggungjawab dia. Ataupun yang akan jadi suami, kena tahu. Wajib atas suami mengajar hukum sembahyang pada anak isteri. Rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, ya, yang membatalkan sembahyang semua kena ajar. Ya. Dan barang sebagainya daripada segala perkara yang halal dan haram, kena ajar. Benda ni haram, benda ni halal. Ya, kena cerita, ni tak boleh, ni boleh. Seperti meninggalkan mengumpat. Meninggalkan mengumpat. Apa hukum meninggalkan mengumpat? Wajib. Mengumpat haram. Ya. Kena ajar. Wajib tinggalkan umpat. Tak tinggal berdosa. Ya. Dan mengadu-ngadu. Ngadu ni batu api, ghanimah. Ya. Pergi sana cerita, pergi sini cerita, duk fitnah orang. Ya. Haram. Maka wajib tinggal. Dan memelihara akan segala najis. Dan memelihara akan segala najis. Dan segala hukum membasuh najis. Kena ajar belakang. Najis ni
haram kita letak kat badan kita dengan sengaja tanpa darurah. Sengaja nak pergi pegang tai kambing, haram. Tu anjing tu nak pergi pegang saja, haram. Kalau dia menajiskan badan kita. Anjing tu kalau sama-sama kering tak apa. Masalahnya anjing tu sentiasa berpeluh. Mana ada anjing kering? Kita pasal peluh kan? Dia peluh, pegang, najis lah. Jadi sentiasa haram. Pergi pegang anjing tu haram. Ya. Tak payahlah nak buat kempen pegang anjing pula. Ya. Kempen pegang anjing dah buat dah, kempen babi pula. Ya. Tak tahulah apa agenda dia, ya. Kalau nak mengajar cara menyuci, tak payah nak pegang-pegang tu. Macam orang nak mengajar menyebuk lah. Ya, nak cebuk. Berak dulu ke tunjuk punggung. Macam ni cara nak. Tak payah. Ajar je lah cara nak cebuk macam mana. Faham tak? Nak ajar menyamak. Ajar je lah apa nak pegang anjing tu. Ya. Jadi pelik-pelik di akhir zaman ni. Dan hukum membasuh najis pun kena ajar. Macam mana basuhnya betul, basuh tak betul. Tukang-tukang masak tu kena ajar. Cara nak masak macam mana. Nak basuh ikan tu main celup-celup dalam besin, tak suci. Ya. Besin tu tak cukup 2 kolah. Tapi celup-celup macam tu, walaupun ikan sampai nak putih. Ya, celup jeruh, buah air lain, celup lagi jeruh, buah air lain, sampai nak putih ikan. Suci tak? Tak suci. Sebab apa? Kerana airnya tak cukup 2 kolah. Mana boleh bercelup begitu? Dia kena cucur, alirkan air itu. Ya. Bukan boleh main kocak-kocak dalam tu je. Tak kena ajar tu. Tu tangan tu. Bekas-bekas duk pegang ikan kan air tu najis tu. Tangan tu dah betul najis. Pegang pula kepala baik tu. Kepala baik tu betul najis. Dia basuh-basuh ikan, tutup pula, najis balik tangan, pegang ikan, najis balik ikan. Apa guna basuh? Kena basuh tangan tu. Basuh pula kepala baik tu elok-elok. Ya, detail kena ajar kat dia. Kan masa dia siang tu kan, air ikan tu najis. Kena kat tangan, tangan betul najis. Dia pegang kepala baik betul najis. Lepas basuh ikan, dia tutup pula baik. Tangan dah betul najis, kena kepala ikan, baik. Pegang pula ikan berkunyit. Najis balik ikan tu. Goreng najis bagi anak makan. Tu kalau tak dia ajar betul-betul, najis. Lepas tu kena ajar cara nak cuci macam mana supaya benar-benar bersih. Baju pun macam tu. Baju-baju kita, kain-kain yang najis tu, kena ajar cara cucur dia elok-elok. Jangan main masuk dalam mesin macam tu aja. Tu mesin automatik tu. Suci tak tu? Waktu kering dah sidai sendiri. Suci tak? Kalau kain tu tak najis tak apalah. Kalau kain itu bernajis, dia bukan duk alirkan air pun, dia ladung air. Dia masuk air, dia penuh, dia kisar, lepas tu dia buang. Lepas tu dia tak ada lagi. Air tu tak cukup 2 kolah tu. Kalau bekas tu mesin tu besar, tak apa, besar kolah tu. Dia nak air tu mengalir. Bila air mengalir, ketika air masuk pada atas, mesti ada air yang keluar serentak. Baru dipanggil alir. Hari ni mesin tu kan, masa air masuk, bawah dia tutup kan, dah penuh, baru dia buka. Tu najis nama dia. Kalau kain tu pun najis, jadi air mutan najis. Tak suci kain, buat sembahyang, buat apa, tak sah. Ya. Kalau dia macam dah hilang rasa, bau dan warna tu, kalau bagi muka persitan apa? Hilang rasa bau warna tu dengan syarat kena cucur. Cucur dia sehingga hilang rasa dan warna. Ya. Cara cuci tu nak tahu juga. Walaupun dah hilang semua tu, cara cuci tak betul, najis juga. Ya. Bila najis, dia perlu dialirkan. Alirkan kain tu sehinggalah najis di kain itu hilang baunya, hilang rasanya, hilang warnanya, sucilah kain itu. Tapi syaratnya kena alirkan. Tapi kalau tak ada alir mencelup-celup, walaupun kain tu naik tangga cat,
daripada hijau jadi putih, tetap najis kerana dia tidak dialirkan. Tahu tak? Kecuali air itu lebih 2 kolah. Celup pun tak apa. Ya, celup dalam kolah tu, sampai hilang bau. Sahlah. Dapat dah cukup 2 kolah. Kalau tak ikut 2 kolah masuk najis, jadi mutan najis air itu. Tahu tak? Ya. Dan demikian lagi wajib atas suami itu bahawa belajar akan bicara haid dan nifas. Kena tahu. Ya, yang pula kata tu perempuan punya apa guna belajar? Kena belajar supaya dia boleh ajar isteri dia, boleh ajar anak dia. Ya. Macam mana dia kata darah haid? Boleh kata darah nifas. Ya. Apa dia darah wiladah, semua tahu. Ya. Kena ajar. Kat sini tak payah nak cerita lah. Kena mengaji dapat fiqah lah. Ya. Sekurang-kurang darah haid berapa hari? 24 jam. Maksud 24 jam tu macam mana? Keluar anti-anti sampai 24 jam. Itu bagi perempuan yang sihat. Kalau perempuan yang tak sihat, maksud 24 jam ini dikumpul-kumpulkan. Dalam tempoh 15 hari itu cukup 24 jam. Haidlah tu. Hari pertama 5 minit keluar berhenti. Hari kedua 10 minit berhenti. Hari tiga 20 minit berhenti. Dalam tempoh 15 hari itu kumpul-kumpul ada 24 jam. Maka semua tu darah haid. Dia tak mesti 24 jam darah gitu. Itu bagi perempuan yang sihat. Ya. Jadi direct tak berhenti. Ada perempuan yang tak sihat, kejap berhenti, kejap datang, kejap muji, kejap datang, pun dia anggap darah haid juga. Sekiranya kita kumpul-kumpul darahnya itu melebihi 24 jam dalam tempoh 15 hari juga dipanggil darah haid. Pernah dengar? Tak pernah dengar apa ni? Kena belajar kitab mutawalat, kitab besar-besar sikit. Belajar akan bicara haid dan nifas dan hukum. Hukum yang berkaitan dengan haid, hukum yang berkaitan dengan nifas, ya. Apa tak boleh buat, apa yang boleh buat ketika haid nifas, semua kena belajar. Dan wajib pula ia mengajar yang demikian itu. Bila dah belajar, dah tahu bab haid tu, wajiblah dia ajar pula akan isterinya. Mengajar ni tanggungjawab suami. Ya, suami pergi mengaji, balik ajar isteri. Kalau dia tak sempat, bolehlah dia hantar ke mana-mana, ya, hantar dekat guru, kat ustazah ke, terus mengajar. Jangan dihalang bila isteri nak mengaji, sedangkan kita tak boleh nak ajar. Haram menghalang dia. Asalnya kita wajib ajar. Tapi kalau kita tak mampu ajar, hantarlah dia mengaji dengan mana-mana guru, ya, yang boleh ajar. Kalau kita halang dia, berdosa. Dan wajib pula mengajar bagi mandi jenabah. Ya, bila berjunub macam mana nak mandi. Ya, air pun nak guna. Ya, cara nak mandi dia semua kena ajar. Ya, dan mandi haid, dan mandi nifas, dan mandi wiladah. Itu semua kena tahulah. Ya, kalau ada darah nifas, memadalah mandi nifas. Tak payah mandi wiladah. Tapi kalau tidak ada darah nifas, wajib mandi wiladah. Ya, mandi beranak panggil. Ya. Darah nifas ni darah yang keluar mengiringi anak. Bila anak tu dah keluar 100%, tidak tertinggal walau satu jari
dah habis keluar darah, itu dah nifas. Selagi ada janin dalam perut, walau satu jari itu tinggal, itu bukan darah nifas. Kemudian darah yang keluar bersama bayi dan sebelum bayi boleh jadi darah istihadah, darah istihadah ataupun darah nifas. Ya, darah haid. Ya. Kalau perempuan itu jenis ada haid walaupun mengandung, ada tak perempuan mengandung ada haid? Ya. Katakan sebelum dia beranak baru 3 hari haid dia. Jadi hari beranak tu hari haid yang ketiga. Jadi darah yang keluar bersama anak itu darah haid, bukan darah nifas, ya. Sebab dia masih ada haid sebelum tu. Dia bagi perempuan yang tidak ada haid, hari beranak itu darah yang keluar bersama dengan anak, ya, dipanggil darah fasid, ya. Kalau darah keluar selepas anak, itu darah nifas, ya. Itu bincang fiqh lah. Dan setengah daripada yang wajib atas suaminya mengajar ia suami akan isterinya itu apabila putus darah haid dahulu daripada waktu maghrib, sekira-kira lulus takbiratul ihram, maka wajib ia mengqadakkan sembahyang zuhur dan asar. Darahnya haid itu berhenti waktu asar sebelum maghrib, maka dia kena qada asar tu. Dan juga zuhur kena qada sekali. Sebab apa zuhur kena qada pula? Sedangkan waktu zuhur tak kering, waktu asar aja kering. Sebab zuhur dan asar ni dia panggil waktu jamak. Himpun dua waktu tu. Zuhur dan asar tu waktu jamak. Walaupun dia kering tu selepas habis zuhur masuk asar baru kering sebelum maghrib, maka zuhur tu kena qada sekali. Bukan asar saja. Ya. Boleh faham tak? Ya. Jangan qada asar saja, zuhur pun qada. Walaupun darah tu kering di dalam waktu asar, ya, maka kita kena sembahyang asar tu dan qada zuhur. Kalau tak sempat sembahyang asar, qada asar sekali dan zuhur pun qada juga. Walaupun darahnya berhenti di dalam waktu asar, tidak berhenti dalam waktu zuhur. Ya, sebab zuhur dengan asar dipanggil waktu jamak. Ya. Dan manakala putus darah haid itu dahulu daripada waktu subuh, sebelum masuk subuh darah haidnya berhenti, sekira-kira lulus takbiratul ihram, maka wajib ia qada sembahyang maghrib dan isyak. Isyak tak sempat sembahyang lah sebab dia berhenti tu lagi seminit je nak masuk subuh. Seminit tu sempat takbir tak isyak kalau nak sembahyang? Tempat. Tapi tak sempat sebab dia nak mandi. Maka isyak tu kena qada. Maghrib pun qada sekali. Sebab apa maghrib kena qada? Kerana isyak dan maghrib waktu jamak dia panggil. Bukan qada isyak saja, ya. Maghrib pun qada juga. Dan apabila mengajar oleh suaminya dengan segala hukum yang tersebut itu, maka tiadalah harus bagi isteri itu keluar. Tak ada tujuan nak keluar dah sebab isteri yang suami duduk mengajar kat rumah dah. Ya. Kalau tak mengajar, yalah nak keluar lagi mengajar, nak pergi belajar. Suami dah ajar kat rumah, maka tak harus lagi isteri keluar pada rumah kerana nak belajar. Ya, demikian itu dah belajar dah, keluar mengajar apa lagi. Dan jika tiada ia mengajar, suami tak ajar, akan demikian itu maka haruslah bagi isterinya itu keluar. Tetapi walaupun harus keluar, wajib pula keluarnya. Maka haramlah suaminya menegahi akan dia. Kalau suami tak ajar, harus keluar. Harus tu makna kena keluar dan wajib. Harus makna tak haram keluar. Ya. Harus dan wajib. Maknanya kalau tak keluar berdosa isteri itu.
dekat surau sebelah rumah tu ada ustaz duduk mengajar. Suami tak mengajar, isteri wajib keluar. Suami haram halang dia kalau suami tak mengajar di rumah. Tapi kalau suami dah mengajar di rumah, tak harus isteri nak keluar saja, nak keluar nak pergi tengok. Ya. Dan tidak harus bagi perempuan itu keluar kerana belajar ilmu yang tersebut yang terlebih daripada fardhu ain, melainkan dengan izin suaminya. Yang kata tak harus tadi tanpa izin suami. Tapi kalau suami izin, kan bolehlah keluar walau kita dah belajar dah. Belajar dah bab-bab tu semua. Tapi kalau mengajak nak meramaikan tu majlis muslimat tu, bolehlah keluar. Tapi dengan syarat dengan izin suami. Ya. Kalau suami tak izin, tak boleh keluar sebab dia dah belajar dah. Adapun kalau suami tak ajar, suami izin tak izin, kena keluar. Haram suami halang. Kalau dia dah belajar, tak boleh keluar kecuali dengan izin suami. Suami izin baru boleh keluar. Suami tak izin, tak boleh keluar. Ya. Sebab tidak ada tujuan dia nak keluar. Sebab suami dah ajar di rumah. Intaha. Selesai masalah. Maka adalah kebinasaan daripada jalan memberi nafkah. Maka adalah kebinasaan daripada jalan memberi nafkah yang melepaskan daripada harta yang haram itu sangatlah sedikit, melainkan seorang yang ada baginya harta pusaka atau harta bagi usaha yang halal yang mencukupi dengan dia dan dengan ahlinya, dan ada baginya pula qanaah yang menegah daripada belanja yang berlebihan. Maka bahawa demikian itu lepaslah ia daripada kebinasaan berkahwin. Antara kebinasaan tu makna bala lah bagi orang yang berkahwin, keburukan lah bagi kita. Dia kahwin ni ada pro kontra dia, ada baiknya, ada buruknya. Buruknya apa? Nak beri nafkah tu. Kalau kita ada yang halal, tak apalah. Kalau kita tak ada nafkah yang halal, nafkah tu wajib. Lepas tu belanja pula tak ada. Maka kadang-kadang dia terpaksa buat benda yang tak halal. Ambil rasuah, pinjam alung. Kan jadi binasa. Kalau tak kahwin tak ada nak pinjam alung. Sebab dah kahwin, isteri dah terpaksa pinjam alung nak beli kereta. Kan satu binasa tu. Ya. Tapi kalau dia memang dah ada kemampuan, ada harta, tak timbul lah masalah ni. Ya. Yang timbul masalah bila mana dia tidak ada kemampuan. Lepas kahwin aja, anak isteri minta macam-macam, sedangkan dia tak ada kemampuan, harta pun tak berapa banyak, maka dia terpaksa mencari pada jalan-jalan sumber-sumber yang tidak halal. Di situnya berlaku kebinasaan. Ya. Kalau begitu baik tak payah kahwin. Ya. Kahwin jadi binasa. Tak kahwin taklah binasa, tak ada orang nak minta dia. Ya. Jadi kita nak kahwin tu kita kaji awal-awal. Aku kahwin ni besok mampu tak aku nak nafkah ni? Tuntutan anak, tuntutan isteri ni. Ya. Dengan nafkah yang ada, dengan harta aku yang ada setakat ni. Ya. Kalau rasa insya-Allah boleh, kahwin dah. Kalau rasa beban ni esok kalau kau kahwin ni. Ya. Tangguhlah dulu. Maka adalah kebinasaan daripada jalan memberi nafkah yang melepaskan daripada harta yang haram itu sangatlah sedikit. Payah nak dapat harta yang halal ni. Nak lepas daripada kebinasaan, melainkan yang boleh lepasnya seorang yang ada baginya harta pusaka. Tok nenek dah tinggal, ayah dah tinggal harta, banyak harta dia. Banyaklah harta yang halal. Atau harta bagi usahanya, dia kerja, ada gaji mencukupi. Ya, yang halal pula, yang mencukupi dengan dia dan dengan ahlinya. Lepaslah daripada binasa tadi.
Dan ada baginya pula sifat qanaah. Qanaah ni makna memada dengan apa yang ada. Dapat sikit, syukur cara sedikit. Dapat banyak, syukur cara banyak, ya. Al-qanaatu kanzun la yafna, kata Nabi. Qanaah tu gudang yang tidak akan binasa. Ya, yang orang duk binasa ni sebab tidak ada qanaah. Kereta ada sebuah dah, nak beli sebuah lagi. Rumah ada setingkat, nak buat 2 tingkat. Besok ada 2 tingkat, nak buat 3 tingkat. No, sampai ke langit nak buat. Itu tak ada qanaah dipanggil, ya. Suami nak ada sifat qanaah supaya harta dia tu boleh ditakbir elok-elok untuk anak isteri. Kalau dia tu tak sifat qanaah, habis kat dia seorang. Habis anak bini nak makan apa? Ya. Asyik ada rupiah kereta dia je. Pintu kereta dah beribu. Tayar sport ring lagi. Ya. Bini minta ganti selipar. Ikat tali rupiah dulu lah, kata dia. RM4 je. Sibuk buat sport ring kereta dia. Tu suami tak ada qanaah, kata. Ya. Rosak rumah tangga gitu. Dia tak ada qanaah. Ya. Qanaah yang menegahkan daripada belanja yang berlebih-lebihan. Maka bahawa yang demikian itu, lepaslah ia daripada kebinasaan berkahwin. Kalau kita ada sifat-sifat begitu, tak apalah kahwin. Ada kerja yang tetap, ada gaji yang cukup, ada harta bersaka. Dia pula tak boros, ya. Boleh jaga harta elok-elok, mampu sara anak isteri, kahwin lah. Taklah binasa. Tapi kalau kita rasa kita pun makan tak apa cukup, duk minta dengan ayah mak je, nak kahwin. Kahwin macam mana? Kita sendiri pun nak minta dengan orang. Ya. Bila dia kahwin besok, jadi satu beban, satu kebinasaan lah. Nak berhutang sini. Tak? Ya. Atau seorang yang mempunyai kepandaian kayu, apa ni? Kepandaian dan kuasa ia atas mengusahakan ia yang halal. Orang yang ada kepakaran, dia tak ada harta tapi dia ada kepakaran, boleh ada pandai mekanik, ya, pandai menjahit, bolehlah dia usaha dengan kepakaran dia. Daripada segala pekerjaan yang mengharuskan mengambil dia daripada mengambil kayu di hutan, atau mengambil perburuan di hutan, atau dalam pembuatan yang tiada takluk dengan raja-raja, maka yang demikian itu, lepaslah ia daripada kebinasaan berkahwin, ya. Allahu a'lam. Jadi bergantung pada keadaan kita lah nak kahwin tu. Kalau kita rasa kita dah ada kemampuan, kerja pun dah tetap, ya, ada boleh jaga anak isteri nanti, kahwinlah. Kalau tidak, kebinasaan lah berkahwin tu, kena bergaduh bertumbuk lah, ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil mukarramin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka 'amalan mutaqabbala wa nas'aluka rizqan wasi'an halalan tayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.